Kari dal antara kari yang favourite ramai dan memang sedap dibuat ya, tapi banyak lagi yang keliru cara membuat kari dal yang mudah di rumah. Jangan risau, dalam video ni saya akan share 10 tips untuk membuat kari dal yang sedap, yang mudah setiap kali di rumah. Tips pertama, kenali kacang dal. Di pasaran ada banyak jenis kacang dal ya, dari kacang dal kuning ke kacang dal hijau. Setiap kacang dal ini mempunyai rasa dan juga warna yang unik. Kamu boleh menggunakan 2 atau 3 jenis kacang dal untuk memberi rasa special kepada kari dal kita. Dalam resepi ini saya menggunakan 2 jenis kacang dal untuk mendapatkan rasa yang sedap kepada kari kacang. Untuk memasak kari dal, kita mulakan dengan timbang 100 gram kacang dal kuning dari Australia dan 100 gram kacang dal Mysore. Tips nombor 2, kacang dal ada dari keluarga kacang dikeringkan ya, ia mempunyai satu lapisan kapur di atas. Jadi sebelum kita gunakan, kita kena basuh dia 4 ke 5 kali untuk membuang lapisan kapur di atas, dan kita boleh rebus dan memasak kacang dal ini. Jadi bila kita basuh dia sehingga air menjadi jernih, kita tak ada rasa kapur bila kita masak kari dal nanti. Tips nombor 3, pastikan kamu rendam kacang dal sebelum masak kari dal kamu. Bila kamu rendam kacang dal, ia akan masak lebih cepat dan mengeluarkan rasa yang lebih kepada kari dal kamu. Saya suka merendamkan minimum 8 jam atau semalaman. Bila semalaman, kamu boleh simpan kacang dal tu dalam peti sejuk. Tips nombor 4, pastikan kamu menggunakan periuk saiz yang medium dan juga yang berkualiti. Walaupun dalam resepi saya ini saya hanya menggunakan 200 gram kacang dal, tapi kita akan campur air, sayur dan juga rempah-rempah. Kalau menggunakan periuk kecil memang tak muat ya, dan juga periuk yang tak berkualiti dia cepat kacang dalnya akan melengket ke bawah. Sekarang kita akan tapis kacang dal yang direndam dan kita masukkan dalam periuk yang besar. Tips nombor 5, untuk mendapat kari dal yang sedap, kita kena ambil masa dan membina lapisan rasa kepada kari dal kita. Untuk lapisan rasa yang pertama, saya akan masak kacang dal, rempah, bawang putih dengan halia sahaja. Saya akan masak sampai kacang dal ini lembut dulu, baru kita campur dengan barang-barang lain. Kita campur 2 liter air, garam 2 sudu kecil, setengah sudu serbuk kunyit, 3 biji bawang putih dibuang kulit, 80 gram halia dipotong kecil-kecil. Sekarang kita akan buka api dan biar air mendidih. Tips nombor 6, pastikan kamu menggunakan api yang kecil. Bila air sudah mendidih, kecilkan api dan tutup periuk ni dan biar kacang dal masak untuk 20 ke 30 minit sampai kacang ni betul-betul lembut. Tips nombor 7, kita akan membina lapisan rasa kedua kepada kari dal kita. Lepas kacang dal sudah masak dan menjadi lembut, kita akan campur sayur seperti terung, ubi ketang, carrot untuk memberi warna dan juga rasa yang unik kepada kari dal kita. Setengah orang akan menggunakan bayam atau juga mangga hijau untuk tambah rasa kepada kari dal ini. Tips nombor 8, untuk kari dal kita akan tumis rempah dan bawang dengan periuk asing ya. Biasa bila kita masak kari ayam atau kari ikan, kita hanya menggunakan 1 periuk. Tapi untuk kari dal ni special, kita menggunakan 1 periuk untuk masak kacang dal dan sayur, 1 lagi untuk tumis rempah-rempah, daun kari dan juga bawang. Lepas tu kita akan campur barang ni ke dalam kari dal ini. Selepas 15 minit sayur menjadi lembut, kita tutupkan api dan letak periuk ni di tepi dulu. Sekarang kita panaskan 1 lagi periuk kecil. Sekarang kita masukkan 8 sudu minyak masak dan panaskan dia. Kita masukkan 3 ke 4 tangkai daun kari, 1 sudu besar halba campur. Tumis sebentar dan kita masukkan 1 biji bawang merah potong halus. Dan tips nombor 9, pastikan kamu masak bawang dan rempah-rempah dengan api yang kecil 4 ke 5 minit sampai menjadi kuning emas. Baru dia memberi rasa yang special kepada kari dalnya. Kadang-kadang kamu buka api yang besar, dia cepat jadi hangus dan rasa pun tak sedap. Jadi gunakan api yang kecil dan masak 4 ke 5 minit sampai menjadi kuning emas. Selepas 4 ke 5 minit, bawang menjadi kuning emas. Kita masukkan 1 biji cili merah potong halus, 1 biji tomato potong kecil-kecil dan tumis 2 ke 3 minit. Selepas semua barang sudah ditumis, kita tutup api dan kita tuang barang yang ditumis ni ke dalam periuk kacang dan sayur tadi. Okay, sekarang kita campur semua barang tumis dan biar kacang dal dan sayur-sayur masak untuk 10 minit lagi.
Tips nombor 10 untuk mendapat kari dal yang sedap, kita akan tambah satu lagi lapisan rasa menggunakan mentega butter dan juga daun ketumbar. Okey, kita akan campur dua-dua barang ni. Bila kari dal sudah siap, tutup api, kita campur dan gaul 2 ke 3 minit. Dua barang ni, mentega dan juga daun ketumbar, memberi rasa dan aroma sedap kepada kari dal. Ini dia 10 tips untuk membuat kari dal yang sedap dan simple di rumah.